Okey, cikgu akan terang satu-satu sebab tajuk ni dia agak susah. Dikata Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari kotak yang mengandungi 4 biji gula merah. Okey. So, guli merah ada 4. Kuning ada 3. Kemudian sebiji guli hijau. Hijau ada 1. Okey, total semua 8. So, ini adalah peristiwa yang pertama. Kenapa cikgu kata peristiwa yang pertama? Sebab tadi dikata 2 biji guli diambil secara rawak. Jadi, maknanya peristiwa yang pertama ada 8. Ini peristiwa yang pertama. Peristiwa yang kedua pun sama juga. Sebab dia dipulangkan. Jadi samalah 4, kuning 3, hijau 1. Jadi total pun 8 juga. Sampai situ faham tak? Jelas? Kenapa 8 dengan 8? Sebab tadi guli yang diambil yang pertama, tadi dia punya kesudahan, dia punya jumlah ada 8, total semua guli. Yang kedua pun ada 8 juga. Kenapa ada 8 juga? Sebab telah dipulangkan. Okey. Jadi untuk kita dapatkan biji guli yang berwarna kuning. Okey, kita kena faham yang kuning ni ada 3 tau. Kuning ni ada 3. Kuning ada 3. So, kuning yang pertama, kuning yang kedua, kuning yang ketiga. Jadi, kalau kita nak buat, senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, apa kita buat? Kita kena buat cikgu tengah share screen kan? Semua orang boleh dengar? Boleh nampak? Nampak Okey. So, macam mana kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin? So, mungkin yang pertama dia ambil kuning. Sekejap. K1, K2, K3. Jadi, kemungkinan yang pertama adalah K1, K1. Macam tu. So, kesudahannya, kemungkinan daripada yang kali pertama dia ambil, dia kuning yang pertama dan kuning yang pertama. Kali kedua dia ambil kuning yang pertama, kuning yang kedua. Kali ketiga dia ambil kuning yang pertama, kuning yang ketiga. Kemudian kali keempat dia ambil kuning yang kedua, kuning yang pertama. Kali kedua dia kali ke lima, bukan kali kelima, kemungkinan K2, K2. Kemungkinan juga K2, K3. Kemungkinan K3, lepas tu dia ambil K yang pertama. Kemudian K yang ketiga, dia ambil K yang kedua. Kemudian K yang ketiga, dia ambil K yang ketiga juga. Jelas tak sampai sini? Itulah kemungkinan yang ada. Sebab kita tak tahu kuning mana yang dia ambil, jadi kita kena senaraikan semua kuning yang mungkin bakal diambil. Sampai sini jelas kesudahan yang mungkin dia? Jelas cikgu. Jelas Okey, jadi total semua ni adalah 9. Total kuning adalah 9 daripada berapa? Daripada 64. Macam mana cikgu dapat 64? Sebab kita ingatkan tadi NS. Nak dapat NS, yang ni kena darab 8, didarab dengan 8. So, dapatlah 64. Okey, macam mana pula kita nak tunjukkan dia adalah pendarapan? Kalau kita nak tunjukkan dia pendarapan, kita tengok dekat sini kan. Dari sini, kuning tu 3 daripada jumlah semua 8. Jadi 3/8 darab dengan, sama juga dekat sini, kuning dia 3 daripada jumlah 8. Jadi 3/8. Dapat jawapan berapa? 9/64. Jadi samalah. Sama. Jadi kita telah menentusahkan konjektur rumus tu, memang dia akan darab 8, dapat jawapan yang sama dengan kita senaraikan segala kesudahan yang mungkin.
Sampai sini jelas tak? Ada soalan nak tanya? Faham tak kenapa cikgu buat macam ni ni? Faham cikgu. Jelas okey. So cikgu buat nombor 3. Dia perlu penerangan sebab babnya agak sukar, jadi cikgu akan terang satu-satu. Dia kata kotak A mengandungi sekeping kad berwarna merah. Okey, jadi merah ada 1. Ini untuk kotak A Dan 2 keping kad berwarna kuning. Jadi kuning ada 2. Kotak B pula, okey, B dia kata 3 keping kad berwarna merah. Okey, merah ada 3 dan sekeping kad berwarna kuning. Okey, kuning ada 1. Lepas tu dia kata Fauzia memilih sekeping kad dari kotak A. So kita tengok daripada kotak A daripada kotak A dan kotak B. Okey, kita tengok kotak B. Masing-masing tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian Fauzia mendapat 2 keping kad kuning dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. Kad kuning Okey, so kita buat kad kuning ni. Kad kuning ni ada 2. Mungkin kuning yang pertama, mungkin kuning yang kedua. So sini ada kuning yang pertama sahaja. Jadi dia akan ambil dia ambil kat kotak A, kemudian dia ambil kat kotak B. Jadi dia tak bersandar antara satu sama lain sebab kotak tu lain-lain. Dia ambil kat A, lepas tu dia ambil kat B. Jadi kesudahan yang mungkin, kemungkinan dia akan dapat K1 K1. So ini dengan yang ini, ataupun dia dapat K1 dengan K2 dengan K1. Daripada kotak A, daripada kotak B, daripada kotak A, daripada kotak B. Ini adalah kemungkinan yang mungkin dia boleh ambil daripada kotak tu. Sampai sini jelas tak? Jelas. Jelas okey. So kalau macam kita nak tengok dia punya NS dia, okey, NS macam mana? Ini ada 3 kan, jumlah dia ada 3, yang ni jumlah dia ada 4. Jadi kalau kita darab 3 darab 4, jawapan dia ada 12. Kita dapat 12 NS dia. Jadi kuning pula, N kuning ada berapa? Kalau total semua kuning ada kita tak boleh ambil total semua. Sebab apa? Kita kena, kalau kita nak buat macam ni NS punya, kita kena tengok berapa kesudahan yang ada. Kesudahan yang ada 2 per dengan 12, jadi kita dapat 1/6. Ini kalau kita guna menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Itu kalau kita senaraikan. Okey, kalau kita tak senaraikan, kita guna formula pula. Macam mana nak guna formula? So daripada kotak A, kebarangkalian kuning daripada kotak A darab kebarangkalian kuning daripada kotak B. Jadi kalau daripada kotak A, kita tengok kotak A dia ada 2. 2 daripada berapa? Daripada 3. 2/3 darab kotak B pula, kuning dia ada 1. Jadi 1 per berapa? 1/4. Jadi apabila didarab, ini boleh masukkan 2 bagi 4 boleh jadi 2 kat sini, 1/2. Jadi darab dengan 1/3 dapatlah 1/6. Jadi kita telah menentusahkan, menggunakan senarai pun jawapan sama, menggunakan formula pun jawapan yang sama. Soalan nombor 3 jelas tak? Ada soalan nak tanya? Macam ni. Ya. Kenapa tu? Macam mana tadi nak dapat K1, K1, K2, K1 tu? Okey, sekejap cikgu. Okey. Okey, awak bayangkan sekarang kita ada 2 kotak sekejap Cikgu rasa better cikgu buat macam ni. So dia kata merah kan? Okey, cikgu buat merah. Merah 1, 2. Ini kotak A. Merah ada 2. Merah ada 1. Untuk kotak A, merah ada 1. Kuning ada 2. Kuning ada 2. Okay, cikgu lukis satu lagi kotak. Kotak, dia kata berapa? Merah ada 3. Jadi cikgu buat 3. 1, 2, 3. Dan kuning ada berapa? Kuning ada 1. Okey. Jadi
Yang ni cikgu nomborkan kuning ni 1, ini 2. Ini ada 1 je. Ini kotak A, ini kotak B. Okey, jadi macam mana kita nak ambil kemungkinan? Kemungkinan kita akan ambil 1 ni. Tu yang jadi 1 daripada 3. 2 daripada 3. Ada 2 kan tadi? Ada 2 kuning daripada 3 kad yang ada. Jelas tak? Jelas. Okey, sama juga ambil. Ada 1 kuning daripada 4. Okey, ini untuk formula lah. Okey, untuk yang kat sini, kita kena tengok apa kesudahan yang mungkin. Mungkin dia nak dapat kad kuning kan? Okey, kalau dia ambil yang pertama daripada kotak A, mungkin kuning yang pertama dengan kuning sebelah sini. Okey, ini yang cikgu keluarkan kesudahan dia. Jelas tak? Okey, ataupun kuning yang kedua dengan kuning sebelah sini. Ini adalah kesudahan untuk yang kedua ni. Jelas tak? Jelas. Sebab tu dia jadi macam tu. Sebab kita nak kena ambil kira dia punya kuning tu ada berapa. So kuning kita kena fikir. Kita kalau untuk kebarangkalian ni, dia banyak fikir. Dia banyak kena bayangkan dalam kepala awak kuning tu ada berapa. Macam mana cara dia nak ambil kuning tu. Jadi kemungkinan kuning yang pertama dengan kuning yang sebelah sini untuk kotak B lah. Ataupun kemungkinan dia ambil yang kedua dengan yang ni dia ambil. Sebab dia nak kuning saja kan, jadi kita kena ikut soalan lah. Jadi macam ni lah cara awak senaraikan semua kesudahan. Jelas tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada ke? Okey, kalau tak ada cikgu naik ke atas ni nombor 1 punya. Okey, dia kata kat sini 2 biji dadu adil di lambung. Yang pertama senang je nak dapatkan NS. Macam mana nak dapatkan NS? Dia kata dadu pertama kan bermakna peristiwa yang pertama. Peristiwa yang pertama ada berapa? Ada 6. Sebab ada 6 permukaan kan? Jadi ada 6 lah. Dadu yang kedua pun ada 6. Sebab ada 6 permukaan juga dadu yang kedua. Jadi macam mana nak dapatkan S? Senang je. 6 darab 6 sama dengan 36. Jelas tak? Jelas. Lepas tu yang ini kita isikan dulu kekosongan ni. Lengkapkan jadual kan. Jadi kita isi 1 1. Kemudian 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1. Kemudian 2 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2. Kemudian 2 3 3 3. Ini jelas senang je nak buat ni. 5 3 6 3. Ikut je ni. Kalau 2 2 dia akan jadi 2 2 lah sini. Kalau macam ni 2 4 dia akan jadi 2 4 lah kat sini. 3 4 4 4 5 4 6 4. Kat sini kita boleh 1 5 3 5 4 5 5 5 6 5. Sama juga kat sini 1 6 3 6 4 6 5 6 6 6. Okey, soalan dia. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian mendapat nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey. So, kalau kita nak senaraikan dia, senang je kat sini nombor ganjil ada berapa dalam dadu? Nombor ganjil ada berapa dalam dadu? Pertama. Berapa?
Berapa? 7 kan? Ha, 3 betul. Nombor perdana ada berapa dalam dadu yang kedua? Ada berapa? Nombor perdana. Ingat tak nombor perdana? 1 nombor perdana tak? Nombor perdana. Bukan. 1 bukan nombor perdana. 2 nombor perdana tak? Nombor perdana. 3, 5. 4. Bukan. 4 boleh bahagi 2. 5. Ya. Bukan. 6. Bukan. Jadi ada berapa nombor perdana? 3. 3. 2, 3 dengan 5 nombor perdana 2, 3 dengan 5 nombor perdana. Untuk nombor ganjil 1, 3, 5. Okey, jadi kalau ikutkan formula senang je kita nak dapatkan. Jadi untuk nombor ganjil bersilang nombor perdana. Jadi 9, total dia 9 3 darab 3 dapat 9 per dengan 36. Mana dapat 1/4. Ataupun kita boleh senaraikan. Okey. Cuba senaraikan, tengok dekat situ. Senaraikan yang boleh. Sebab kita dah bulat pun kan kita punya ni. Jadi kita punya nombor perdana ni nombor ganjil, lepas tu nombor perdana ini, lepas tu yang ini, lepas tu yang ini, lepas tu yang ini, dan yang ini, lepas tu yang ini, yang ni, yang ni, yang ni. Allah. Sebab apa cikgu tahu yang tu? Sebab kita kan dah bulat 1, 2, 1, 3, 1, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Jelas tak? Jadi itulah senarai yang kita ada. Sama jugalah. Berapa tadi? 1, 2, kemudian 1, 3, 1, 5. Lepas tu 3, 2, 3, 3, 3, 5. Lepas tu 5, 2, 5, 3, 5, 5. Jadi kita ada total ni ada 9. Jadi bahagi dengan jumlah semua dapatlah 1/4. Kalau nak guna formula macam mana? Kita kena cari kebarangkalian ganjil. Ganjil ada berapa kat sini? 3. Daripada berapa? Daripada 6. Darab ganjil kan? Ganjil 3 daripada 6. Nombor perdana 3 daripada 6 juga. So dapatlah jawapan. Dapatlah jawapan 1/4. Jelas tak nak guna formula dengan senaraikan segala kesudahan yang mungkin? Jelas. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada okey. So kalau tak ada boleh kita sambung ataupun awak nak buat latihan sendiri. Kalau boleh sambung, cikgu nak sambung. Ataupun ada soalan nak tanya? Jelas tak macam mana nak guna formula ni? Kalau tak jawab tu maknanya tak jelas lah, betul tak?
Jadi cikgu ulang balik dekat sini macam mana nak guna formula. Okey, kejap ya. Kat sini dia kata nombor ganjil. Okey, kalau kita tengok nombor ganjil kat sini, dia ada 1, 3 dengan 5. Jadi dia ada 3 daripada 6. Jadi P ganjil adalah 3/6. Manakala P untuk perdana, kebarangkalian untuk perdana, kita ada 1, 2, 3. Bermakna 3 daripada 6 permukaan dia. Jadi tu yang P. G bersilang dengan P, kita dapat 3/6 darab dengan 3/6, dapatlah 1/4. Jelas tak macam mana nak guna formula? Jelas cikgu. Okey. So jelas cikgu teruskan Kita tengok pula contoh 4. Dia kata kotak A dan kotak B masing-masing mengandungi kad berlabel dengan nombor 3, 5, 7 dan 9 dan kad berlabel dengan huruf X, Y, Z. Keping kad dipilih secara rawak masing-masing dari kotak A dan kotak B. Hitung kebarangkalian mendapat faktor faktor bagi 9. Okey. Cuba awak bagi tahu cikgu, apakah faktor bagi 9 dekat kotak A? 3. Berapa? 3. Apa tak dengar? 3. 3, okey betul. Lepas tu satu lagi? 9. Betul. So cikgu ingatkan sikit apa itu faktor. Faktor tu yang macam mana boleh dapat 9. So dia daripada 9 ni 1 darab 9 dengan 3 darab dengan 3. So 139 adalah faktor bagi 9 lah. Okay, jadi 3 dengan 9 adalah dia punya faktor dia. Jadi kita nak buat kebarangkalian faktor 9 adalah sama dengan, ada berapa jumlah faktor 9 tu? Ada 2 daripada berapa? 4. 4, bagus. Okey. Dan dia kata huruf Z. Huruf Z ada berapa? Kebarangkalian huruf Z 1 daripada berapa? 3. 3, bagus. 3. Jadi untuk kita dapatkan ni dan kan cikgu kata dan tadi, dan tu maksudnya adalah sama ada P yang 9 bersilang dengan Z, atau dan ni juga boleh disamakan dengan maksud darab. Jadi untuk kita dapatkan P 9 bersilang dengan Z adalah sama dengan 2/4 darab dengan 1/3. Dapatlah jawapan 1/6. Jelas tak? Jelas. Okey, untuk menyenaraikan, okey, boleh tak siapa-siapa tolong bagi tahu cikgu keluarkan senarai yang ada untuk faktor 9 dan Z. Senarai kesudahan yang mungkin dia. Tiga dari kotak A, kemudian daripada kotak B dia ambil siapa? Z. Z, bagus. Ada lagi tak? 9. Z. 9 Z. Okey. So kita dah tahu kat sini kan, untuk dapatkan maknanya N dia adalah N9 bersilang dengan Z ni adalah 2. Okey, kita ada 2. So jadi NS kita macam mana nak dapat NS? Ingat lagi tak macam mana nak dapat NS? Kotak A jumlah berapa? 4. 4. Kotak B jumlah berapa? 3. Jadi macam mana nak dapat NS? Macam mana nak dapat NS? 4 darab dengan 3. Itu untuk dapatkan NS jumlah semua dia. Darab dengan jumlah yang satu lagi. Jumlah daripada peristiwa yang pertama darab dengan jumlah daripada peristiwa yang kedua. Jadi 4 darab 3 totalnya adalah 12. Jadi kalau kita nak buat kita punya formula
9Z adalah sama dengan 2 bahagi dengan 9 NP. Kebarangkalian untuk ni adalah 2 bahagi 12 adalah dapat 1/6. Jadi jawapannya sama. Sampai sini jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Dah faham belum macam mana nak dapat NS? Dah. Dah semua sama tau dari tadi Cikgu tengok, cikgu tunjuk NS kan? Cikgu darab. Ni NS kan cikgu darab. Sebab apa? Sebab daripada kotak A ada 3, daripada kotak B ada 4. Jadi NS cikgu darab. Sama juga macam ni. Disebab dipulangkan semula, jadi peristiwa yang pertama ada 8, peristiwa yang kedua pun ada 8. Jadi apa yang cikgu buat dengan NS? Cikgu darabkan 8 dengan 8 dapat 64. Jelas? Jelas. Okey, so kita tengok contoh 5. Bagi banyak sikit contoh. Dia kata sebuah beg mengandungi 8 biji guli hijau. Jadi hijau ada 8. Dia kata sebiji gula merah. Jadi merah ada 1. 2 biji dipilih secara rawak. Okey, 2 biji itu adalah peristiwa yang pertama dengan peristiwa yang kedua. Cari satu, dipilih secara awak dari beg tersebut satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, sekarang dia buat tanpa pemulangan pula. Dia tak pulangkan semula. Tanpa pemulangan. Jadi warna guli dicatatkan. Wakilkan situasi di atas dengan gambar rajah pokok. Okey. So, kita kena ambil mana-mana satu lah. Jadi sekarang kita ada, cikgu terang daripada dia punya penjelasan Okey, tadi kita dah tahu hijau ada 7. Ada berapa tadi? Hijau ada 8. Lepas tu merah ada 1. Okey, jadi guli yang pertama, dia ada 2 peristiwa. Guli yang pertama dengan guli yang kedua. Jadi kalau hijau kemungkinan ada 8 dengan 1/9. Itu untuk guli yang pertama. Kita ada hijau dengan kita ada merah. Tadi hijau ni ada 8 kan? 8 daripada berapa? Daripada 9. Jadi dia akan jadi macam inilah. 8/9. Merah 1/9. Ini untuk guli yang pertama. Disebabkan dia tidak dipulangkan semula, kita masih ada hijau dengan merah. Kat sini pun ada hijau dengan merah. Jadi sekarang kalau dah ambil tadi hijau, yang kedua pun hijau, jadi hijau dah kurang, betul tak? Asal tadi ada 8, jadi sekarang 7/8. Jelas tak? Kenapa? Jelas. Sebab yang kena ambil yang pertama tadi hijau. Jadi sekarang bila dah ambil 1, sekarang tinggal 7. Dan kenapa dia jumlah 8? Sebab 1 guli telah dikeluarkan. Tapi merah dia kekal sama. Jumlah dia memang 1 kan, sebab dia tak kena ambil pun tadi. Dan dia masih lagi per 8. Kenapa per 8? Sebab 1 dah keluar. Ada 1 guli telah dikeluarkan. So ni untuk guli yang pertama, ni untuk guli yang kedua. Sampai setakat ni jelas tak? Jelas, cikgu. Okey, untuk yang kedua, mula dia ambil merah. Boleh tak merah lagi kat sini? Ada tak kebarangkalian merah lagi? Tak. Dah tak ada. Jadi merah ni dah tak ada lah. Awak tak boleh buat cabang merah. Jadi kalau awak ambil merah, yang seterusnya confirm hijau lah, sebab merah dah tak ada dalam tu. So dia akan jadi kat sini berapa? 1 pula 8/8. Kemungkinan ada 8 daripada 8 yang hijau dalam tu setelah merah dikeluarkan. Jadi kalau kita nak selesaikan macam ni, nak tengok dia punya peristiwa dia,
hash, hash. So kat sini hash lah. Yang ni hash M. Yang ni M hash. Sampai sini jelas tak? Inilah kesudahannya. Kalau tak Jelas. jelas, boleh tanya cikgu. Ha? Jelas Itu Ya, nak tanya apa tu? 8/8 tu benda hijau. Okey. Ya. Sekejap mungkin tak berapa nampak kan. Okay, cikgu terangkan dekat gambar ni. Mula-mula dalam beg ni ada ni jumlah ni. Okey. So, kata kalau awak yang ambil awak pertama ni dah dikeluarkan. Kebarangkalian ni adalah 1 daripada 9 kan total dia. Tapi guli pertama yang awak ambil, awak dah dapat merah dulu tau. So, dia dah keluar. So, kali kedua awak masukkan tangan, awak masukkan tangan dalam tu, awak ambil, ada tak lagi merah kat situ? Tak ada. Tak ada. Jadi, yang tinggal adalah 8 hijau daripada berapa guli total dalam tu setelah merah dikeluarkan? 8 juga, betul tak? Sebab kita nak ambil kali yang kedua. Bila awak nak ambil kali yang kedua, awak kena dia jadi macam pH kan? Jadi NH bahagi dengan N semua. So kebarangkalian ni H ada 8. H ada 8. Dengan jumlah semua pun ada 8 juga. Tu jadi 8/8. Jelas tak? Jelas cikgu. Kebarangkalian ni kalau nak faham, kebarangkalian tu kita tak tahu, kita tak ambil lagi. So macam ni, kali pertama kita ambil, okey, sekejap. Kali pertama kita ambil kat sini. Ni awak punya bag. Kali pertama awak ambil di sini merah ada 1/9. Hijau ada berapa? 8/9. Ini untuk kali pertama awak baru nak masuk tangan. Kemungkinan merah ada 1/9 dalam tu. Kebarangkalian untuk hijau ada 8/9. Okay, setelah 1 dikeluarkan, katakanlah kita keluarkan 1 kan. Kita keluarkan hijau ni, 1 dah tak ada dalam ni. Jadi tadi merah hijau. So merah ada 1/9. Hijau ada 8/9. Kemudian kalau lah dia ambil ni hijau. Okay, ni 1 dah kena keluar hijau So merah dengan hijau. Merah ada berapa dalam tu? 1 daripada berapa? 8. 1 daripada 8 kan? 2, 4, 6, 8. 1 daripada 8. Hijau ada berapa? 7/8. Sebab ada 7 kan? 1, 2, 4, 6, 7. Dan 7 daripada 8 yang ada. Jelas tak? Jelas. Okay, Jelas cikgu. katakanlah kalau merah pula tadi kan, merah dikeluarkan. Jadi sekarang boleh tak merah lagi? Tak boleh sebab dah tak ada merah. Kali kedua awak nak ambil, merah dah tak ada. So merah tu ada 1 je. Jadi bila merah kali pertama dah dikeluarkan, jadi merah dah tak ada. Jadi tak ada kebarangkalian untuk merah. Yang tinggal hanyalah hijau. Jadi hijau ada berapa? Hijau ada 8. Daripada jumlah semua dia 8 juga. Faham? Faham. Okey, untuk B2 dia kata mendapat guli berwarna merah. Jadi kita ambil je lah ni. Dia kata mendapat guli kedua guli kedua berwarna merah. So yang atas ni memang tak ada lah kebarangkalian dia sebab kat sini hanya ada guli kedua yang untuk yang pertama ni. Sekejap ya. Guli yang kedua untuk yang pertama ni hanya ada hijau saja. So jawapannya adalah yang ni lah. Yang ni dengan yang ni lah. Sebab dia kata guli kedua berwarna merah. Jadi soalan untuk B1 tu, jawapannya adalah 8/9 darab dengan 1/8. Sebab ni yang kedua ni kan,
merah. Jelas tak? Dapatlah jawapan dia 1/9. Itu untuk B1 lah. Untuk B2, dia kata mendapat kedua-dua berwarna hijau. Okay. So yang pertama yang kat atas ni memang tak ada. Jadi kita boleh buat hijau dengan hijau kat sini. Ambil kebarangkalian dia. Jadi 8/9 darab dengan 7/8. So boleh potong, dapatlah 7/9. Faham tak? Faham cikgu. Faham cikgu. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, ada harap-harap ada contoh. Tak ada cikgu. Tak ada okay, kita tengok. Okay, kalau tak ada, kita try. Kita try buat guna viewboard pula. Cikgu nak. Mari kita tengok jawapan Syaura. Okey, Syaura senaraikan yang pertama A2 betul, bagus. U2 bagus Syaura. Okey. Lepas tu 2/4 ni guna formula 2/4 dengan 1/3 darab dapat 1/6. Okey, cuma awak terlupa, kita kan kena bandingkan kan. Ini ada 2, so 2 kemungkinan daripada 12 kan. Sebab 4 darab dengan 3 NS je. Dapatlah 12. So dapat 1/6. So bila dah sama, barulah kita boleh kata kita dah menentusahkan dia. Okey, yang lain jelas tak macam mana nak buat? Faham tak yang Syaura buat ni macam mana? Jelas cikgu. Jelas okey. Ya cikgu. Okey, cikgu teruskan. Okey, nombor 1 dah dapat. Okey, maknanya dah faham. Okey, nombor 2 pula. Nombor 2 boleh tak cikgu minta korang try nombor 2? Okey, kita baca. Dia kata sebiji dadu adil mempunyai 4 muka So 4 muka kat sini 1, 2, 3, 4. Dia kata dadu itu dilambung 2 kali. Jadi kita ada 2 peristiwa. So kita akan ada peristiwa 1 dengan peristiwa 2. So kalau peristiwa 1 ni disebabkan dadu ni dia ada berapa muka? 4 kan? So jadi kat sini pun 4. Jadi dadu yang seterusnya kalau peristiwa kedua ada lagi tak 4 muka ni? Ada tak lagi 4 muka ni? Ada. Ada kan? So 4 juga. Jadi untuk dapat NS macam mana? Dapat berapa? 4 darab 4. 16. Okey, bagus. Lepas tu dia kata dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin, hitung kebarangkalian kedua-dua nombor ganjil. Kedua-dua nombor ganjil. Jadi tolong senaraikan nombor ganjil kita. 1 kemudian dengan kali kedua dibaling kena 1 juga. Kali kedua dibaling kemungkinan ni kali dia baling kali pertama 1, kali kedua dibaling 1. Sebab awak kena fikir kesudahan dia mesti nombor ganjil. Kalau kali pertama 1, kali kedua 3, bagus. Kalau kali pertama lagi ada lagi tak? Kali pertama nak letak berapa pula sekarang? 3. Kali kedua dia baling dapat 3. 3. Okey. Kali pertama 3, kali kedua? Oh. 1 bagus. Ada lagi tak? Ada lagi tak kemungkinan yang bakal dia baling dapat nombor ganjil lagi? Tak ada. Tak ada. Jadi 4 lah. Jadi jawapan dia adalah 4 bahagi dengan 16. Dapatlah jawapan 1/4. Okey, untuk guna formula. Okey, untuk guna formula kebarangkalian ganjil ada 2/4, betul tak? Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kebarangkalian ganjil ada 2/4 juga. Jadi untuk dapatkan dia punya
kebarangkalian ganjil bersilang dengan ganjil, kita akan dapat 2/4 darab dengan 2/4, dapatlah jawapan 1/4 pula, 4 bagi 16 lah, itulah. Satu per 4. Okey, faham? Satu guna kesudahan, satu lagi guna formula. Ni guna formula, ni guna kesudahan. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Okey, nombor 3 last Dia kata berdasarkan kajian, kebarangkalian hari hujan di Gunung X pada bulan Mei. Okey. Kalau hujan, P hujan, dia kata 0.45. Hitung kebarangkalian bahawa Gunung X akan mengalami 2 hari hujan berturut-turut. Jadi maksudnya hari pertama hujan, hari kedua pun hujan. Jelas tak? So dia akan jadi berapa? .45 darab dengan 0.45. dapat jawapan berapa? .2025. Okey, habis apa yang kita belajar hari ni. Ada soalan nak tanya sebelum cikgu habiskan kelas? Tak ada cikgu. Okay, kalau tak ada, no boleh ada orang nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, kalau tak